بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan isya berjemaah, insya-Allah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, pada ibarat yang berikutnya. Dia kata: Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata: wa man assasa jami'a umurihi 'ala sabril jamil. Dia kata, siapa-siapa yang mengasaskan ataupun dia memulakan semua perkara dia, tuan-tuan, maknanya perkara-perkara kebaikan, dia mulakan dengan apa? Ala sabril jamil. Dia mula dengan penuh kesabaran, dan dia mulakan dengan niat yang elok, dia mulakan dengan niat yang baik. Dan tuan, dalam beramal
pastikan niat kita adalah elok dan kita lakukan sesuatu amal itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar dengan kebaikan yang kita lakukan itu. Kerana tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, siapa yang meninggalkan perkara yang dilarang, dia kena sabar dengan perkara tersebut. Dan tuan, dia nak tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia kena sabar. Sebab perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Tuan, jadi bila dia nak tinggal benda yang dilarang oleh Allah, maka dia kena sabar. Sebab benda tu dia kena dengan hawa nafsu. Dan tuan, bila kita tinggalkan dia, kita akan duk berasa rugi, kita akan duk berasa sayangnya aku tak buat, dia kata. Malah ada orang yang dia duk fikir masa muda ni enjoy dulu, masa muda ni buat dulu apa-apa yang dilarang, nanti dah tua esok barulah bertaubat dengan Allah Ta'ala. Dan kan maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, bila mana seseorang dia tinggalkan benda yang dilarang, sabar. Sebab dia sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian bila mana orang ni dia nak melakukan taat kepada Allah, juga dia kena sabar. Sabar dalam melakukan taat dengan Allah. Kenapa? Kerana ketaatan adalah benda yang tak disukai oleh hawa nafsu. Dan tuan, hawa nafsu kita, Allah Subhanahu wa taala sebut la ammaratum bisu, yang mana dia selalu mengajak manusia kepada perkara-perkara keburukan. Ini nafsu. Dan apatah lagi nafsu yang liar. Dan tuan, nafsu yang liar adalah nafsu yang tidak dididik. Dia tidak melakukan penyucian jiwa dia kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, maka nafsu tersebut dia akan senantiasa mengajak kepada perkara yang tidak baik. Sebab itu nafsu yang tak baik ni, tuan-tuan, dia bermula semenjak daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam lagi. Sebagaimana Qabil yang telah pun membunuh Habil, kemudian ketika mana Allah Subhanahu wa taala minta daripada Qabil dan juga Habil ni supaya memberikan sesuatu yang berharga kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, sebagaimana yang kita ketahui, Qabil dia punya pemberian dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan Qabil dia sanggup membunuh saudara dia Habil. Dan tuan, ini adalah daripada permainan hawa nafsu. Dan tuan, maknanya benda ni lama. Itu dalam sejarah kehidupan manusia. Kalau sejarah mula-mula nafsu dijadikan oleh Allah, kita dah cerita. Dan tuan, macam mana nafsu dia degil, macam mana nafsu ini dia tak mau patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka dibakar beribu tahun pun dia masih lagi tak mau tunduk dan juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, siapa dia yang memulakan seluruh daripada perkaranya, maknanya perkara-perkara kebaikan, ala sabril jamil, dengan dia bersabar.
dan juga dia menjaga adab-adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sabar dalam meninggalkan yang dilarang, dan dia sabar ketika mana melakukan taat kepada Allah Taala. Dan tuan ni tak lama lagi nak puasa. Nah, bangun sahur ni, ya Allah. Ada orang kadang-kadang dia tak biasa bangkit tengah malam. Tapi bila mai bulan Ramadan, dia puasa. Alhamdulillah. Maka dia nak bangkit makan sahur ni berat sikit. Mana? Subuh lah pukul 6.21. Korang-korang pun dia nak makan tu pukul 5.45. Dan kawan duk biasa bangkit pukul 6.30. Dia biasa bangkit pukul 6.45. Bukannya jenis orang yang bangun pada tengah malam. Dan tengok nanti, no? Dia rasa susah, dia berasa berat untuk melakukan hal tersebut. Kena bangun sahur ni berat bagi dia. Dan tetapi siapa-siapa yang dia melakukan perkara kebaikan itu ala sabril jamil, maknanya dengan sabar, dan dia minta kekuatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Al-Haddad, hasala ala kulli khair, maka kesabarannya itu akan menyampaikan dia pada setiap kebaikan. Dan orang yang sabar ni dia akan sampai kepada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan bila mana kamu minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu minta tolong dengan Allah bis-sabri. Dan juga Allah Ta'ala dia tekankan pada kita supaya kita bersabar bila mana kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, dan dalam masa yang sama dia mendirikan sembahyang. Dan maka bila mana dia sabar, maka dia akan sampai kepada segala kebaikan. Dan kita tak sabar. Kita tak sabar. Kadang-kadang ada orang yang dia buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan sebagai contoh, orang yang dia nak hidup senang misalnya, Allah Subhanahu wa taala sebut, kalaulah siapa-siapa yang nak senang, siapa-siapa yang nak mudah segala urusan, dan Tuhan jalan dia apa? Jalan dia adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi dia tak sabar. Dia pergi ambil rasuah, kemudian dia hasilkan harta daripada jalan yang diharamkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana dia nakkan kesenangan yang segera dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa yang berlaku? Dan apa yang dia himpun, apa yang dia cari, apa yang dia dapat tidak diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih teruk lagi apa? Di akhirat besok maka dia akan diazab pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu bila mana seorang dia tak sabar, dia tidak akan sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabarlah. Dan bila kita sabar, Allah Subhanahu wa taala kata, innallaha ma'as sabirin. Dan ni yang paling mahal sekali. Bila mana seseorang dia bersabar, dia adalah orang yang akan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Taala ni berserta dengan dia, dan bila mana Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada dia, bila mana Allah Subhanahu wa taala tolong dia,
Dan maka tidak ada lagi yang dapat menghalang daripada dia mendapatkan kebaikan tersebut daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita tengok bagaimana orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihi salam, tuan, lebih kurang 40 tahun baginda Nabi Allah Musa alaihi salam bersabar. Dan tuan, sabar punya sabar, akhirnya kezaliman dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi bersabar, tuan-tuan tengok, hari ini Islam diterima di seluruh dunia. Dan tuan, kerana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai orang pada hari ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, ni asbab daripada apa? Kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maka kerana tu kata Imam Al-Haddad, siapa dia yang memulakan semua perkara yang baik dengan kesabaran, hasala ala kulli khair, dia akan dapat kebaikan itu. Wa wasala ila kulli ma'mulin wa dhafira bi kulli matlubin, dan dia akan sampai kepada apa yang dicita-citakan, wa dhafira bi kulli matlub, dan dia akan mendapatkan apa-apa yang dia minta selama ni. Dan yang ni kita tak perlu hurai ya. Dan orang yang sabar, dia sanggup bersusah payah, dan tuan, dia mulakan daripada mula-mula, mungkin dia mulakan sesuatu daripada muda dia. Dan tuan, dia berusaha bersungguh-sungguh. Dan tuan, kita tengok berapa ramai orang yang berjaya. Pasal apa? Kerana kesabaran dia. Dan tuan, saya pernah baca satu buku, buku berkenaan dengan satu orang yang dulunya dia adalah seorang pengutip sampah, tapi pada hari ini dia jadi kaya-kaya. Maka dia tulis dia punya pengalaman dia melalui buku ni. Tuan, Masya Allah, kalau kita tengok ni, macam dia ni tak ada harapan lagi dah. Tuan, tak ada harapan. Mak dia, bila dia balik ke rumah, nak basuhkan baju dia. Dan tuan, dalam poket ni penuh dengan ulat sampah tu, penuh dalam poket dia. Dan tuan, kemudian dia buat macam-macam usaha itu gagal. Dan tuan, tapi satu yang dia pegang, dia tak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Dia tidak pernah tak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dia buat macam-macam pekerjaan, dia sabar dan bertawakal pada Allah. Dan tuan, akhirnya apa? Hari ini boleh beli helikopter satu. Insya-Allah. Kerana apa? Kerana kesabaran itu tadi. Dan tuan, sabar ni satu benda yang sangat luar biasa. Pasal apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjamin, innallaha ma'as sabirin. Allah itu dia berserta dengan orang-orang yang sabar. Dan tuan, kalau dah Allah Ta'ala berserta dengan kita, habis cerita dah. Bila Allah berserta dengan kita, dan tuan, maka pastilah semua yang diharapkan, semua yang dikehendaki akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali kata, kalaulah satu rezeki itu ditentukan untuk aku, walaupun rezeki itu berada jauh, tidak ada orang yang mampu untuk mengambilnya. Dan kalaulah rezeki itu tidak ditentukan untukku, sekalipun berada di hadapan aku tidak mampu untuk mencapainya. Dan tuan, tengok macam mana satu orang yang dia
yakin sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pandang kepada kekuatan kita. Dan kalau dah tak mampu. Dan kita bergantung kepada kepandaian kita. Bila dah habis fikir tak ada. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala bila mana dia beri kepada manusia, bila mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan manusia, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan beri rezeki daripada sumber yang dia sendiri pun tak sangka-sangka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak sangka-sangka. Bila kata tak sangka ni tak tercapai pada akal kita. Tuan-tuan, bila kata tak sangka-sangka ni di luar daripada pengetahuan kita. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana perang Badar. Tuan-tuan, perang Badar ni tentera sikit. Bila kata sikit, tuan-tuan, perang Badar ni nak suruh kita fikir. Dan sekaligus bila kita fikir, kita semakin rasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan peperangan ni sikit lawan banyak. Sikit lawan banyak. Banyak tu banyak sungguh, 1000 banyak tentera. Yang lawan ni cuma ada 300 orang. Tuan-tuan, tapi perang Badar ni siapa yang menang? Perang Badar dimenangi oleh orang-orang Islam dalam jumlah yang sedikit. Dan makna apa ni? Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Bila Allah berserta dengan kita, kulli ma'mul, kulli matlub, semua yang diidamkan, semua yang diminta, dia akan berhasil mendapatkan dia. Dan pasal apa? Kerana dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi bila Nabi SAW balik daripada perang Badar ni, ada satu perkataan yang disebut oleh Nabi SAW. Dan tuan, dalam keadaan Allah Taala tolong tentera Badar, dalam keadaan Allah Taala menangkan tentera Badar, dan mereka tengok dengan mata kepala mereka sendiri. Bila Allah berserta dengan manusia, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri daripada sumber yang dia sendiri pun tak sangka, kata Allah. Tuan-tuan, sikit lawan banyak, sikit menang. Tuan-tuan, mereka nampak di hadapan mata mereka. Tapi Nabi SAW memperingatkan. Nabi kata apa? Raja'na min jihadis saghir. Gagal. Kita ni, Nabi kata, baru je balik daripada jihad yang kecil sangat-sangat. Allahu Akbar. Dan tuan, perang Badar ni, Nabi kata apa? Raja'na min jihadis saghir. Kita baru balik je daripada jihad yang sangat kecil, kata Nabi SAW. Tak tahu kecil ke perang Badar? Perang Badar tak kecil. Perang Badar ni besar, tuan-tuan. Besar tak besar perang Badar ni? Tentera Badar pada hari itu adalah orang-orang yang baru nak beriman kepada Allah. Dan mereka adalah orang yang baru kenal dengan agama Islam ini. Dan kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya perang. Satu. Yang keduanya, dalam peperangan Badar, dan tuan, dalam siri-siri peperangan Nabi SAW, perang yang paling lekeh adalah perang Badar. Ni perang yang paling lekeh. Tak tahu pasal apa lekeh? Kerana tidak ada kecukupan yang sempurna. Depa hari itu tak ada pedang. Depa pada hari itu hanya beberapa orang sahaja yang ada kuda. Dan selebih daripada itu, mereka berperang dengan seadanya sahaja. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa pisau di dapur,
Tuan-tuan, dia berbeza dengan siri-siri peperangan hak yang lain. Kalau peperangan hak yang lain, Islam dah kemas dari segi kecukupan alat nak pergi perang. Tuan-tuan, tapi perang Badar dah lah baru beriman. Kemudian kecukupan pula tak ada. Tuan-tuan, tapi Nabi SAW kata apa? Raja'na min jihadis saghir. Kita baru je balik daripada jihad yang sangat kecil ila jihadil akbar, kepada jihad yang jauh lebih besar, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, apa dia jihad yang paling besar ni? Sahabat tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, raja'na min jihadil saghir ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada jihad kecil kepada jihad yang lebih besar. Apa dia ya Rasulullah? Jihad yang lebih besar tu apa dia? Dan Nabi kata apa? Al-jihadu alal hawa. Iaitulah jihad kamu di atas hawa nafsu kamu, kata Nabi SAW. Dan Nabi sebut ni betul ya? Betul. Jihad perang ni kalau kena orang yang berani, dia berani sungguh. Dia tak peduli. Malah kita dulu ni pun, dulu ni ada seorang orang Kedah. Dan bukan setakat baru ni, dulu-dulu saya baca buku. Dulu ada orang-orang Kedah ni yang pi apa ni, yang pi berperang di Afghanistan. Ada yang pi berperang ke Syria. Dan yang pi berperang ni semua jenis tinggal anak bini semua dekat sini. Dan nak ceritanya berani ya kita. Dan masya-Allah. Dan tapi ada satu lagi jihad yang lebih besar lagi, kata Nabi, al-jihadu 'alal hawa, yang itulah jihad di atas hawa nafsu. Dan jihad atas hawa nafsu ni besar sampai kepada peringkat sembahyang subuh yang 2 rakaat itu pun ramai yang gagal untuk mendirikannya. Dan tuan, jangan kata sembahyang subuh yang 2 rakaat, solat witir yang 1 rakaat itu pun kadang-kadang kita tak kuat. Bahkan kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, ahabbu ilallahi witrun, kata Nabi. Satu sembahyang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sembahyang witir, kata Nabi SAW. Dan tapi orang tak buat witirnya. Orang duk kira lepas-lepas Isyak, lepas-lepas apa ni, dah apa semua sekali, kira nak balik. Dan ataupun bila dia dah balik, kira dah lepas lebay ni, lebay dah lepas habis kira-kira awak. Nah, kalau dia pakai lebay boleh tahan lagi. Balik rumah dia lepas lebay habis kan? Habis. Dia duk kira nak makan nasi, dia duk kira nak tengok TV, dia duk kira macam-macam. Lepas lebay dah. Dan maka demikian, kita apa ni, besar lagi jihad kita terhadap apa dia? Terhadap hawa nafsu yang ada di dalam setiap diri manusia. Dan besar tak besarnya hawa nafsu ni, sebagaimana dalam perang Uhud. Dan perang Uhud semua kita tahu cerita bagaimana dalam perang Uhud ni. Dan apa dia pengajaran yang kita boleh ambil daripada perang Uhud ni? Betapa besarnya desakan dan dorongan daripada hawa nafsu. Dan kita tahu bagaimana perang Uhud, kan? Perang Uhud ni Nabi SAW perintahkan supaya firqatur rummah, supaya kumpulan yang berpanah mereka jaga bukit Uhud. Dan Nabi pesan, Nabi kata apa? Nabi kata, nanti kalau berlaku apa-apa di bawah, nanti berlaku apa-apa kat kami, sama ada kami menang ataupun kami kalah, kamu jangan tinggal bukit Uhud ni. Nabi pesan kepada mereka. Dan satu kita kena tengok, yang pesan ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, kita rindu tak pada Nabi? Ya, rindu. Tuan-tuan, adakah kita nak tengok Nabi SAW? Ya, kita nak tengok Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita tengok lah, ada orang apa ni, bila dibacakan apa ni qasidah dan sebagainya, terangkat semua. Terangkat habis. Tangan terangkat, semua terangkat. Ada yang tu sampai menari pun ada. Wah, ni betul punya rindu pada Nabi SAW. Tuan-tuan, tapi kena tanya balik, betul ke tidak kita rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Tuan-tuan, perang Uhud menyaksikan kepada kita bagaimana orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, menyaksikan kepada kita orang-orang yang tolong baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Kamu jangan tinggal Bukit Uhud. Tuan-tuan, cuba kita bayang, kalaulah arahan itu kepada kita, kalaulah Nabi ada depan kita ni, Nabi arahkan pada kita, agak-agak kita buat, mesti kita buat ni. Tuan-tuan, tapi kita kena muhasabah balik. Tengok bagaimana tentera Uhud. Di sana ada pengajaran bahawa besarnya desakan daripada hawa nafsu. Tuan-tuan, ketika mana mereka jaga Bukit Uhud ni, Nabi kata, kami menang, kami kalah, jangan tinggal Bukit Uhud ni. Tuan-tuan, mereka pun berjagalah atas Bukit Uhud, dan Nabi serta para sahabat lain berperang di bawah. Tuan-tuan, perang punya perang ditakdirkan Allah Ta'ala, pasukan tentera Islam menang pada pusingan yang pertama, pada peringkat awal. Tuan-tuan, mereka tengok ramai yang dah berunduk dah. Tuan-tuan, tapi berunduk bukan berunduk saja-saja. Tuan-tuan, mereka berunduk ni, mereka tinggal dekat bawah tu BMW. Mereka tinggal masa tu BMW. Mereka duk tinggal dekat bawah tu Mercedes. Mereka duk tinggal dekat bawah tu Harrier. Mereka duk tinggal dekat bawah tu Ferrari. Ya? Dan juga segala apa ni, harta tinggal habis semua tu. Tuan-tuan, harta, bab harta ni dia ada dua. Satu harta ghanimah, satu lagi harta fight, nama dia. Dua harta ni. Dan tuan, kalau harta ghanimah boleh ambil, halal, dia boleh ambil. Tetapi harta ghanimah ni khumusuhu lin Nabi, 1/5 adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi mereka boleh ambil apa-apa yang ditinggalkan. Ghanimah ni mereka boleh ambil. Dan tuan, bila mana tentera berpanah ni tengok, oh, mereka semua dah menang. Bila menang, banyak harta yang ditinggalkan. Dan tuan, orang yang di bawah pula mereka duk ambil ghanimah ni. Dan tuan, masa tu tentera pemanah ni mereka kata apa? Kita tengok saja. Macam cerita apa ni, musang berjanggut. Kalau tuan-tuan tengoklah, masa mereka duduk salam dengan dang wangi, satu menteri ni dia kata apa? Dia kata, dia kata, pasal apa yang tak kenaikan kat kita? Ni tak boleh jadi dia tak. Dia nak pegang awak orang. Nampak? Tuan-tuan, sahabat tengok ni, ghanimah banyak dia bawa. Tuan-tuan, akhirnya mereka meninggalkan Bukit Uhud. Mereka lupa dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pada masa tu yang mereka nampak adalah ghanimah, tak wujud lagi dah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan apa? Tentera Uhud pada hari itu, pada pusingan yang kedua, akhirnya mereka dikalahkan pada hari Uhud tersebut. Tuan-tuan, apa dia pengajaran daripada peristiwa ni? Tuan-tuan, peristiwa ni bukan nak hina Nabi SAW. Tuan-tuan, sirah
Kita nak kena tengok dari sudut tahlili. Sirah dia bukan hanya setakat baca Nabi makan roti, Nabi cicah dengan apa ni, kuah kari. Bukan setakat tu. Sirah kena tengok pada tahlili. Dan tuan, apa dia tahlili? Pengajaran dan juga apa dia tauladan dan sempadan yang boleh kita ambil daripada sirah tersebut. Dan tuan, daripada perang Uhud ni menggambarkan pada kita apa yang disebut oleh Nabi SAW masa balik daripada perang Badar. Nabi kata apa? Raja'na min jihadis saghir ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar, iaitu jihad di atas hawa nafsu tersebut. Dan tuan, dengan hawa nafsu ni berapa ramai yang tersungkur. Dan tuan, dengan hawa nafsu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan tuan, Imam Ghazali kata apa? Bagi orang yang berdakwah kepada manusia, jauhkanlah dirimu daripada pintu-pintu penguasa. Jauhkan diri. Jauhkan diri daripada orang-orang yang berharta. Tuan, jangan kita salah faham pula. Takkan kita nak benci kot dengan penguasa, takkan nak benci kot dengan apa ni, dengan orang kaya. Nak cerita macam mana? Tuan-tuan, bila kita sebut sesuatu, tuan-tuan, ilmu agama ni ada konteks dia. Ni satu benda yang perlu kita faham. Ada konteks dia. Konteks yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bukannya suruh benci kepada penguasa, bukannya suruh kita benci kepada orang-orang yang berharta, bukan dia. Habis itu pasal Imam Ghazali suruh jauhkan diri daripada pintu penguasa dan juga orang yang berharta. Bila mana dia bawa agama, bila mana dia mengajak manusia kepada Allah, pasal apa kena jauh? Dan konteks maksud daripada perkataan Imam Ghazali ni, takut-takut kalau orang yang berdakwah, kalau orang yang bawa Islam ni, esok-esok tuan-tuan, kalau dia pandang ke dunia, dia tak pandang kepada hari akhirat. Tuan-tuan, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Aku lebih takutkan ulama su berbanding daripada Dajjal, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kesan dia lebih besar, lebih mudarat dia punya kesan dia. Cuba tuan-tuan, saya ni kalau saya cakap arak halal, kalau saya cakap macam tu agak-agak gurau lah. Tuan-tuan, kalau saya kata saya pergi mengajar, saya kata boleh kalau kita nak salam lelaki perempuan tak apa, saya kata. Tuan-tuan, yang cakap ni pakai lebay, yang cakap ni pakai jubah besar, 2 lapis lagi. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi SAW, lebih aku takuti ulama yang seumpama ni berbanding dengan Dajjal. Pasal apa? Dajjal telah diketahui kejahatannya, manakala ulama usul dia berselindung di sebalik pakaian dan kata-katanya, tetapi hatinya memandang kepada arah dunia, tidak kepada arah akhirat. Dan maka Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala disebut dekat sini, maka orang yang memulakan seluruh daripada perbuatan baik dia, sabar, kemudian dia sabar dalam melakukan perintah dan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia sampai kepada segala kebaikan, dia sampai kepada apa yang dicita-citakan, dan juga dia akan mendapatkan apa yang dia minta, semuanya akan dapat dengan dia bersabar. Dan tuan, sabar ni dia teruskan dia punya usaha dia. Ni bagus orang sabar ni. Dan tuan, dia akan terus berusaha. Dia tak pandang ujian apa yang mai pada dia, dia akan terus berjalan. Dia orang sabar.
Dan yang keduanya tadi kita sebut, orang sabar itu selalu Allah Ta'ala akan berserta dengan dia. Kemudian dia kata, wa'lam, dan ketahuilah, kata Imamul Haddad, anna nafsa, sesungguhnya nafsu itu, takunu fi awalil amri, pada awal-awal perkara. Tuan-tuan, maknanya nafsu yang pertama ammaratan adalah nafsu ammarah. Tuan-tuan, ni adalah nafsu yang paling bawah. Tuan-tuan, nafsu ni ada tingkatan dia. Dia pergi kepada ammarah, dia pergi kepada lawamah, dan dia akan pergi kepada mutmainnah. Tuan-tuan, ammarah dia selalu mengajak kepada kejahatan. Lawamah ni kebanyakan daripada kita. Dan ni kebanyakan daripada kita. Lawamah macam mana? Sat-sat nanti dia buat baik. Ada main angin dia. Dia meninggalkan kebaikan, dia cenderung pula kepada kemaksiatan. Tuan-tuan, ulama sebut, orang yang bernafsu dengan nafsu lawamah ini masih terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saya pak? Sat-sat kebaikan, sat-sat nanti dia buat kejahatan. Dan tuan, dia ada yang berikutnya, iaitu nafsu mutmainnah. Dan tuan, iaitu nafsu yang tenang. Dan tuan, maksud tenang ni apa dia? Dia ikut dan redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut, kemudian dia redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan nafsu yang mutmainnah. Yang mana nafsu yang tenang, dia duduk di bawah apa pun juga yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan sambung nanti pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والله أعلم.